pada tahun 1979, iaitu tahun 1400 Hijrah, berlaku sesuatu yang saya rasa ramai orang zaman sekarang tak tahu. Kota Mekah, atau lebih spesifik Masjidil Haram, telah diserang oleh umat Islam sendiri. Semuanya bermula pada tahun 20 November 1979, hari pertama tahun 1400 Hijrah, iaitu 1 Muharram. Seorang warga Arab, nama dia Juhaiman Al-Utaibi. Dia ketua satu angkatan militan. Jumlah militan tu antara 300 hingga 600 orang. Jadi siapa Juhaiman Al-Utaibi ni? Dia adalah seorang bekas tentera. Dia hidup pada zaman Arab Saudi baru nak menuju ke modernisasi dan lebih terbuka kepada budaya barat. Juhaiman nampak perubahan ni. Dari segi cara hidup yang bermewahan, bangunan tinggi mula dibina. Dia mula nampak tenaga kerja dari luar negara yang bawa cara hidup diorang ke tanah Arab. Muzik, televisyen dah mula diperkenalkan. Minuman keras juga dah senang dapat masa tu dekat Arab. Ni menyebabkan Juhaiman rasa marah. Bila dia dah berhenti daripada angkatan tentera, dia mendalami ilmu agama dekat Madinah. Dia sertai satu kumpulan bernama Al-Jamaah Al-Salafiyah Al-Muhtasibah yang diketuai oleh Abdul Al-Aziz bin Baz, atau lebih dikenali sebagai bin Baz. Pada tahun 1977, bin Baz telah berpindah ke Riyadh. Dengan ni, Juhaiman sendiri dah jadi ketua kumpulan tersebut yang terdiri daripada ramai orang muda. Okay, mereka start keluar idea yang bertentangan dengan ahli yang lebih tua. Jadi bila ahli kumpulan yang lebih tua datang ke Madinah nak bincang pasal hal tersebut, Juhaiman keluar daripada kumpulan tersebut dan membentuk satu kumpulan baru. Nama dia Al-Ikhwan. Juhaiman mula bersuara lantang mengenai cara hidup keluarga diraja Arab Saudi, tentang budaya kehidupan yang dah lain daripada dulu. Lepas tu, sekitar tahun 70-an, Juhaiman bersama kumpulan dia, Al-Ikhwan, dapat pula ideologi baru. Okay? Iaitu abang ipar kepada Juhaiman, Muhammad Abdullah Al-Qahtani, adalah Imam Mahdi yang akan mendamaikan dunia. Mereka bercadang untuk pergi ke Mekah dan mengambil alih Kaabah. Jadi kenapa mereka buat macam tu? Sebab ada satu hadis sahih dari Abu Daud, diriwayatkan oleh Ummu Salmah. Baginda SAW bersabda, setelah kematian seorang pemimpin akan ada perselisihan dalam kalangan umat manusia. Dan pada waktu itu akan ada seorang datang dari Madinah ke Mekah. Di Mekah akan ada orang yang akan datang kepadanya di antara Hajarul Aswad dan makam Nabi Ibrahim dan bersumpah setia kepada orang tu. Akan ada tentera yang akan cuba menyerang beliau tetapi ditelan bumi. Juhaiman juga menggunakan lagi satu hadis untuk menguatkan kepercayaan orang terhadap dia. Tarikh 20 November 1979, hari pertama tahun 1400 Hijrah, iaitu 1 Muharram, bukan tarikh biasa. Ia berkait rapat dengan Mujaddid. Mujaddid dalam bahasa sekarang adalah reformis. Jadi apa kaitan 1 Muharram tahun 1400 Hijrah dengan Mujaddid? Ada satu hadis sahih diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan untuk umat ini setiap 100 tahun orang-orang yang akan memperbaharui agama ini daripada segala penyimpangan. Jadi lepas solat subuh pada hari itu, Juhaiman dengan pengikut dia mengeluarkan senjata dan menyuruh orang sumpah setia kepada abang ipar dia yang dia kata Imam Mahdi. Juhaiman kunci setiap pintu masuk Masjidil Haram. Ada tawanan dilepaskan, ada tawanan yang tak dilepaskan untuk 5 hari hingga 7 hari. Juhaiman ni dia letak ada sniper dekat menara Masjidil Haram. Okay? Ini adalah video rakaman asal kejadian tu.
tentera Arab yang cuba masuk untuk ke dalam Masjidil Haram ditembak mati. Ini semua berlaku di dalam Masjidil Haram. Darah ditumpahkan di dalam masjid suci ini, sehingga kan kerajaan Arab minta bantuan daripada pasukan khas Perancis dan pasukan komando Pakistan. Pada hari terakhir, pihak tentera menggunakan kekerasan setelah mendapatkan kebenaran daripada ahli ulama. Kereta kebal merempuh pintu masuk. Tembak-menembak berlaku. Dikatakan lebih 300 orang terkorban dalam kejadian itu. Imam Mahdi palsu turut ditembak mati. Juhaiman pula kena tangkap dengan pengikutnya dan dihukum mati di halayak umum. Menurut Yasir Qadhi, kejadian ni menakutkan. Kenapa? Ramai ahli ulama pada waktu itu terpedaya dengan Juhaiman. Guru Juhaiman sendiri, Abdul Al-Aziz bin Baz, pernah meminta agar Juhaiman pengikutnya dilepaskan pihak polis lepas kena tahan sebab menimbulkan kekacauan. Bin Baz menyatakan kepada polis mereka tidak berbahaya. Ini menunjukkan walaupun Juhaiman dan pengikutnya adalah orang yang memegang kuat pada agama Islam, mereka tetap boleh menjadi fanatik. Fanatik itu wujud walaupun dalam kalangan mereka yang kuat agama. Juhaiman dengan pengikut dia bukan orang Islam, atau ada ciri-ciri orang yang akan melakukan perbuatan sedemikian. Mereka orang kuat agama, tapi mereka hilang pegangan pada realiti. Jadi apa yang kita boleh belajar, ada beza antara pegangan agama yang kuat dan menjadi fanatik. Kita tak boleh nak ambil tindakan sendiri, apalagi kalau tindakan kita tu bagi efek atau impak yang besar kepada orang lain. Itu sahaja dari saya hari ini. Saya minta jangan lupa untuk subscribe, like dan share serta tekan simbol loceng di bawah. Okay. Terima kasih.